Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bil khair. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sambung kembali kuliah pengajian kita. Kita menggunakan kitab Muniyatul Musalli, idaman ataupun cita-cita bagi orang yang mengerjakan solat. Sambungan pada pagi ini muka surat 42. Pelbagai kebajikan, kat bawah sekali tu. Ke surat 42 masuk pada tajuk yang baharu, pelbagai kebajikan pada perbuatan solat dan zikirnya. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Dalam pengajian kita yang terdahulu, kita telah membicarakan perkara-perkara yang menyempurnakan solat, perumpamaan solat, asal usul sembahyang, tentang rukun-rukun solat dan sebagainya. Pagi ni kita masuk sambungan lagi, pelbagai kebajikan pada perbuatan solat dan zikirnya, iaitu pada sebutan-sebutan zikir pada perbuatan-perbuatan solat tu. Kita tengok macam mana. Qala Syekhu Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan sayugianya, sayugia ni sepatutnya, dan sayugianya sepatutnya bagi orang yang sembahyang itu mengetahui akan yang ia orang yang sembahyang, musalli itu hendak perbuat itu. Kena tahu tentang apa yang kita nak lakukan dalam solat. Sebelum daripada ni kita pernah bicarakan tentang dalam solat kita ni yang terbaik kalau kita boleh belajar sampai kepada tahap kita boleh bezakan setiap perbuatan yang kita lakukan itu sama ada wajib ataupun sunat. Kalau kita boleh belajar sampai tahap macam tu, itu terlebih baik. Kalau tak mampu begitu, paling kurang kita boleh hukumkan semua sekali lah. Kita kata hukum dia ada yang wajib dan ada perbuatan yang sunat. Cuma orang tanya mana satu yang wajib, mana satu yang sunat, kita tak boleh jawab. Tak apalah, atas dasar kita ni orang awam. Tapi kalau kita boleh bezakan mana wajib, mana sunat, kalau bolehlah, itu yang terbaik. Kita kena ajar, latih diri kita. Kalau boleh bab urusan akhirat ni, kita juga nak cuba capai yang terbaik dalam merekod sepanjang kehidupan kita. Kalau tak boleh nak lakukan semua, ada seteng-seteng benda yang kita boleh buat benda tu terbaik kalau boleh lah. Contohnya, pernah satu ketika dalam hidup kita, kita pernah sembahyang sunat 100 rakaat sehari, contoh. Cubalah dalam sekali seumur hidup sebelum pada mati ni. Nak tunggu bila lagi? Dulu kita duk rasa-rasa, kita kata masa pencen nantilah nak banyak buat ibadat. Masa pencen tak juga. Bila lagi?
Jawabnya sekarang. Jawabnya, kita tak boleh nak tunggu masa, kerana masa itu dia akan sibuk sama. Kita kena kejar masa, kena pintas masa. Al-waktu kasayyifi. Waktu tu macam pedang. Kalau kamu tak potong dia, dia akan potong kamu. Itu syair Arab. Dia kata masa itu seumpama pedang. Kalau kita tak potong dia, dia potong kita. Jadi latihlah. Kalau 100 rakaat sebenarnya boleh. Daripada bangun tidur pagi, siapa kau nak tidur balik malam nanti, boleh. Bangun awal pagi, subuh pukul 6, bangun pukul 4. Tahajud, sembahyang sunat, tahajud, taubat, solat sunat wudu, apa lagi? Tasbih. Mungkin tasbih tu panjang, kita ambil yang 2 rakaat yang ringkas lah. Kita kata taubat, tahajud, solat hajat. Solat hajat boleh buat je berapa bilangan pun. Tak nanti ke 2 rakaat kan? Buat 10. Tahajud buat 12 rakaat, 8 rakaat, berapa puluh rakaat ada situ. Kemudian sebelum daripada subuh, tutup dengan witir sebagai contoh. Ataupun witir kita dah buat dah sebelum tidur. Okey, tak apalah, selesai. Masuk azan, sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Lepas tu sembahyang subuh. Kemudian dah bangun dah awal, rehat sekejap lepas subuh. Nak baring ke, nak terlelap ke sekejap. Bangun balik, ataupun kalau dia larat, teruskan zikir sampai terbit matahari. Sembahyang sunat isyraq pula 2 rakaat. Kalau diambil pandangan ulama yang kata sembahyang sunat isyraq berasingan, sembahyang sunat duha berasingan, lepas sembahyang sunat isyraq selang 15 minit, 30 minit sembahyang duha pula. Tapi kalau dia pegang pada pandangan isyraq duha tu benda sama, sembahyang sunat duha sahaja. Sembahyang sunat duha boleh 8 rakaat. Tak, 10 rakaat. Habis sembahyang sunat duha, makan pagi, tak makan lapar pula, tak larat buat ibadat. Makan dulu behung goreng ke, makan capati kambing dekat Suberi punya kedai tu ke, jogging-jogging sekejap, balik nanti, sementara tunggu zuhur, waktu boleh sembahyang lagi. Sembahyang hajat pula, sembahyang sunat taubat pula. Sembahyanglah. Habiskan satu hari tu dengan sembahyang. Pasal kalau tak sembahyang, tak ada buat apa juga pun. Tak? Tengah hari qailulah. Mengaji Quran. Sebenarnya ulama bagi tahu kepelbagaian ibadat tu supaya kita tak jemu. Maknanya lepas sembahyang 2 rakaat, baca Quran, boring baca Quran, zikir, boring zikir, selawat, boring selawat, sembahyang sunat pula. Tapi hak ni nak bagi tahu ni, cuba cipta rekod peribadi sebelum kita mati, kalau boleh berapa paling banyak rakaat yang kita boleh sembahyang sunat. Yang ni kita jangan challenge dengan orang lah, kita cabar diri kita sendiri. Sebelum aku mati, aku nak teratih, boleh tak 150 rakaat sehari semalam? Buat sekali dengan qada pun tak apa. Kalau ada qada, kalau tak ada qada, buat yang sembahyang sunat ni. Cabar 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat boleh. Kalau kita kata banyak, macam tak berapa boleh je. Kenapa orang dulu boleh? Masa dia 24 jam juga. Kenapa kita kata tak boleh? Kita sebelum pada buat tu mindset kita block dah, tak boleh. Kita kena letak dulu, boleh. InsyaAllah aku azam, aku nak cipta sejarah untuk diri aku sendiri. Tak boleh 300, 150. Tak boleh 150, 100. Tak boleh 50, tak boleh 100, 50. 50 boleh, insyaAllah. Tak boleh 50, 12 rakaat. Hak Nabi kata bina satu rumah dalam syurga. Tak boleh 12, 2 rakaat. Tak boleh 2 rakaat, mati je lah. Baik. Jadi dia kata, dan sepatutnya lah bagi orang yang sembahyang itu mengetahui akan yang ia hendak perbuat itu dan kadarnya, sukatannya, supaya syukurlah ia orang yang sembahyang akan Allah Subhanahu wa ta'ala atas barang yang diberi taufik akan dia.
Taufik ni maknanya kekuatan yang Allah bagi untuk kita buat taat pada Allah. Dia panggil, istilahnya panggil taufik. Selalu kita dengar bit taufik wal hidayah. Dengan taufik dan hidayah. Ada beza taufik dengan hidayah. Tu bukan nama orang lelaki, nama orang puan tu. Taufik maknanya kekuatan Allah bagi nak buat taat. Macam ibu-ibu boleh datang kuliah pagi ni, kekuatan pada mana ni? Allah bagi pada kita. Kekuatan tu dia panggil taufik. Allah bagi taufik pada kita. Kalau kita kata sebab free, tak? Ramai je orang free tapi tak boleh buat taat. Kita kata sebab kita sehat, dah ramai juga orang sehat tak boleh buat taat. Jawapan dia satu je, kerana taufik daripada Allah. Hidayah cetusan rasa dalam hati nak buat baik. Tak buat lagi, cetusan saja. Hari ni hari apa hari ni? Sabtu. Hari Isnin ni kita niat nak puasa. Hidayah nama dia. Hari Isnin. Ramai kau orang dapat hidayah tak? Saya tak terniat dalam hati nak puasa hari Isnin. Sebab saya punya badan ni saya tak boleh nak tahan lapar. Saya kena makan. Tapi tidak makan banyak. Tapi saya jarang puasa sunat. Saya sempurnakan puasa yang wajib saja Ramadan. Jadi saya tahu kapasiti diri saya tak boleh lapar. Saya train diri saya banyakkan amal soleh melalui perbuatan lain. Akak-akak ibu-ibu macam itulah. Jangan kita ukur diri kita ni sama dengan orang. Tuan Guru Haji Hadi sangat terkenal melazimi puasa sunat. Memang dia Isnin Khamis, memang dia puasa. Kalau jumpa dengan dia Isnin Khamis, memang dia puasa. Orang tahu dah, orang kenal dah dia puasa. Almarhum Tok Guru Nik Aziz Qiyamul. Jadi amalan tu jangan kita tiru orang. Kita tak boleh, kita sakit kepala bangun tengah malam Qiyamul tak boleh kita bangun awal. Kita boleh bangun awal subuh Qiyamul tak boleh. Kita banyak amal soleh kita puasa sunat. Sehingga orang cemburu dengan kita. Orang lain Isnin kadang-kadang potem boleh istiqamah puasa. Kecuali pada waktu ada urusan kenduri apa itu ini kan, boleh puasa. Kita tak boleh puasa. Kita banyak zikir. Zikir kita sehari 10,000. Tak boleh zikir kita banyak sedekah. Setiap hari kita sedekah RM500 hari. Kalau sehari 500, 7 hari 3,500 seminggu. Sebulan ada 4 minggu, 3,500 kali 4 berapa? 14,000 sebulan kita keluarkan harta kita untuk infak. Apa pelik 14,000? Pencen suami dapat 15,000, gaji suami dulu 30,000, pencen dapat separuh 15,000. Makan kita sebulan 1,000, 14,000 sedekah. Bukan kita makan banyak pun. Betul ke tidak? Kau 70 makan banyak lagi sama macam muda-muda dulu. Dah. Makan sikit-sikit gitu ya. Kau makan banyak lagi pada saya. Kakak ibu-ibu makan sikit-sikit sudah. Nanti kecil manis nanti. Maknanya gitulah. Maknanya kita cari pada diri kita ni. Macam saya tak boleh nak tahan lapar lama sangat. Jadi saya jarang puasa sunat. Melainkan puasa sunat ni pada hari-hari yang tertentu. Fadilat dia besar. Kalau tidak, jarang saya puasa sunat. Sebab tu saya kalau nak ajak makan bila-bila masa, anytime saya tak puasa. Contoh je lah, contoh. Jadi tahu dah kita tak boleh part tu, kita banyak amal bab lain biar ada kelebihan bab lain. Jadi itu taufik dan beza dengan hidayah. Hidayah cetusan rasa dalam hati nak buat baik, tak buat lagi. Kekuatan yang Allah beri untuk buat benda baik tu, itu namanya taufik. Jadi boleh semayang sehingga kita boleh melaksanakan semayang daripada awal sampai akhir. Boleh semayang lagi, memperbanyakkan solat. Siapa yang bagi kekuatan pada kita? Allah. Itu namanya taufik daripada Allah. Sebab tu kata ulama tasawuf, macam kitab Muniyatul Musalli ni, yang karang kitab ni Syekh Daud Fatani. Syekh Daud Fatani ni seorang ulama yang juga alim dalam bidang tasawuf.
Jadi walaupun kitab bab semayang ni bab fiqh, tapi kitab dia bab semayang ni dia campur juga sekali dengan tasawuf. Jadi dalam ilmu tasawuf dia ajar pada kita bila mana sahaja kita boleh melaksanakan satu-satu ibadat, kita kena rasa ibadat yang kita buat ini anugerah yang Tuhan beri pada kita, bukan kerana semata-mata diri kita. Kita tak rasa diri kita yang mampu buat, oh kerana aku sehat, boleh pergi umrah kerana aku kaya. Belum tentu. Banyak mana yang kaya tak sampai ke umrah, tak sampai ke haji, betul ke tidak? Yang miskin kalau Tuhan izin sampai. Ada orang sponsor, ada orang taja sampai walaupun dia miskin. Contohnya saya dulu, kali pertama saya dulu, yang sponsor saya salah seorang daripada yang mengaji di Taman Permata ni. Saya rahsiakan siapa dia. Masa dulu saya pergi umrah yang kali pertama dulu, masa zaman belajar UAE lagi, tahun 2000 berapa masa tu. Masa tu anak baru seorang. Sekarang bercerotek dah anak. Bercerotek ni faham tak? Bercerotek ni sedap bilang lah. Kalau dia orang naik kereta tu saya bilang satu hora hore, dua hora hore. Pasal ramah. Dulu masa anak seorang. Dan saya tahu praktikal buat umrah. Tak, sampai sekarang saya pergi umrah pun yang sponsor saya dapat pahala. Sebab saya pergi dulu, kali pertama dulu dia sponsor walaupun dia bukan ibu kanda saya. Sebab mak ayah kanda saya orang miskin dan ekonomi saya ketika tu pun mustahil saya nak pergi umrah, tengah belajar. Ada duit kat mana nak simpan? Ada anak seorang, tanggungan pada isteri lah baru ketika tu. Gitu. Maka bahawasanya sembahyang itu senya ni maknanya sembahyang ni maknanya hanya senya. Semayang tu semayang itu telah menghimpunkan padanya pada semayang beberapa bagai daripada segala kebajikan. Banyak kebajikan pada semayang ni daripada af'al ni maknanya perbuatan. Jamak daripada perkataan fi'lun ni akak-akak ibu-ibu jumpa di mana? Masa mengaji bahasa Arab dulu. Tak tahulah kelas bahasa Arab ada lagi ke tidak. Dulu kan ngaji bahasa Arab, mengaji fi'il. Ingat tak? Fi'il tu fi'lun lah tu. Fi'lun. Fi'il, kata perbuatan. Mana-mana kata perbuatan tu panggil fi'il. Makan, perbuatan ke tidak? Perbuatan. Dalam bahasa Arab panggil akala. Minum, syariba. Belajar, darasa. Pergi, zahaba. Keluar, kharaja. Balik, raja'a. Itu namanya fi'lun. Kita ngaji bahasa Arab ada fi'lun madhi, ada fi'lun mudhari', ada fi'lun amar. Kata suruh, kata yang telah lepas, kata yang sekarang. Sekarang ni kita tengah belajar. Dia panggil fi'lun mudhari'. Dengar macam tu pun gapo ustaz cerita ni. Itu bahasa Arab. Tapi istilahnya fi'lun, jamak dia af'al, perbuatan sembahyang. Qiyam, rakaat, i'tidah, sujud, duduk antara dua sujud, itu namanya fi'lun, perbuatan sembahyang. Dan azkar ni jamak daripada zikir, azkar. Dan zikir sembahyang, maknanya zikir ni hak kita duk sebut-sebut ketika mana perbuatan sembahyang tu. Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu namanya zikir. Arab kata azkar, Melayu kata segala zikir ataupun hak kita sebut-sebut dalam sembahyang. Baik, selesai. Yang pertama dia kata segala kebajikan pada perbuatan sembahyang ni, maka apabila berdiri hamba kepada semayang, ketika kita mula-mula nak semayang, wajib semayang fardu itu dalam keadaan qiyam, berdiri. Qiyam ni salah satu daripada
rukun. Kita dah belajar dah dalam kuliah yang awal-awal kitab kita dulu. Boleh cek dalam mazhab Syafi'i 13 rukun sembahyang. Salah satunya adalah qiyam, berdiri. Wajib kalau solat yang fardu wajib kena berdiri, kecuali bagi orang yang tak mampu dan ada situasi-situasi yang mengharuskan dia duduk. Jadi ketika kita berdiri tu, kita berdiri kata dengan pengarang kitab kita ni, hendaklah kita berdiri tu dalam keadaan kita merendah diri kepada Tuhan tu. Sebab apa? Sebab kita nak menghadap Allah yang maha besar. Sebab tu saya kata kitab dia ni walaupun bab fiqh sembahyang, tapi fiqh yang bercampur dengan tasawuf. Baik, dia kata apa? Dan berkata ia orang yang berdiri nak sembahyang tu, seorang hamba bila nak sembahyang tu dia kata apa? Dia kata Allahu Akbar. Dia bertakbiratul ihram. Kita buat catatan, menyebut lafaz takbiratul ihram ini juga rukunnya wajib. Dia termasuk rukun. Berlafaz takbir Allahu Akbar, sebut dengan mulut tu, berlafaz itu wajib. Takbir mana? Dia panggil istilah takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan apa yang sebelum daripada itu halal. Itu maksud takbiratul ihram. Bercakap sebelum takbir halal ke tidak? Halal. Tapi lepas angkat tangan takbir, kalau bercakap dengan sengaja, bukan sekadar semayang batal, tapi juga bukan setakat semayang batal. Semayang batal tu satu hal, dosa pula kalau dengan sengaja. Kalau tak sengaja, dalam kitab dia perincikan. Kalau sikit dimaafkan, kalau banyak tu baru tengok kadar mana kita ngaji hari tu. Nanti kita perincikan. Kalau sengaja, batas sembahyang dan hukumnya haram. Kenapa? Kerana dia telah berlafaz takbiratul ihram. Takbir dengan niat nak masuk sembahyang. Kalau tak nak jadi haram, jangan angkat tangan takbir lagi. Umpamanya tengah berdiri ngadap kiblat, nak sembahyang ni, tak? Kawan telefon. Kalau tak nak jadi haram, angkat telefon dulu, sembang dulu. Kawan kata, duk mana? Ada ni surat tamu mata. Duk agama? Dengan kuliah. Bila habis? Pukul 10. Nak ajak ngeteh? Boleh lepas ni. Ngeteh faham ke tidak ngeteh? Minum air teh. Ataupun ngopi, minum air kopi. Kalau minum-minum, nak sebut lagu mana? Mengelur. Ikutlah lagu mana pun. Jadi berlafaz takbir itu wajib. Dalam mazhab kita Syafi'i, kita buat sedikit catatan, sekurang-kurang didengar oleh telinga sendiri. Maknanya kalau tidak berlafaz, kalau sekadar sebut dalam hati, semayang sah ke tidak? Semayang tak sah. Kena dengar. Allahu Akbar. Yang kuatnya imam. Imam kena kuat. Makmum perlahan sahaja. Tapi perlahan tu dengar, kurang-kurang dengar telinga sendiri. Allahu Akbar. Berlafaz. Habis tu angkat tangan ni. Angkat tangan. Dua-dua belah tangan angkat tangan ketika bertakbir. Hukum angkat tangan ni adalah sunat. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita boleh tahu mana yang sunat, mana wajib, itu terlebih baik. Berdiri, hukum dia wajib sebab dia rukun. Kemudian nak masuk dalam sembahyang, cara macam mana nak masuk dalam sembahyang? Isyarat masuk dalam sembahyang dengan bertakbiratul ihram. Maka berlafaz takbir itu wajib. Sunat, angkat tangan masa berlafaz takbir itu. Allahu Akbar. Angkat tangan ni sunat. Yang wajibnya lafaz takbir tadi. Okey. Maka hendaklah ia orang yang semayang muqaranah. Muqaranah ni maknanya bawa datang sekali. Dia buat kurungan kat situ, menyertakan. Maknanya niat semayang. Maknanya dia nak bagi tahu kat sini, masa kita berlafaz takbir Allahu Akbar,
maka ketika berlafaz takbir tu niat semayang masuk sekali kat situ. Di antara huruf alif Allah dengan huruf Ra akbar, maka sepanjang-panjang kita sebut Allahu Akbar, boleh masuk niat di tengah-tengah tu. Paling ringkas 2 harakat, Allahu Akbar. Panjang sikit lagi pun boleh, Allahu Akbar, boleh. Terpulang pada individu tu. Ada orang kadar ketetapan hati tak sama. Ada orang takbir ringkas pendek pun niat masuk dah, tak was-was. Ada orang tak boleh pendek, kena panjang sikit, kena Allahu Akbar, baru dia berasa tenang, niat dia masuk. Silakan. Kata ulama boleh sehingga 14 harakat. Sekurang-kurang 2 harakat. Allahu Akbar. Okey. Cantik soalan. Dalam bab niat dulu kita pernah belajar bab niat. Saya ada hurai, ada beza niat ni pada ketika semayang di semayang tertentu. Pertama, kalau semayang fardu, benda apa yang wajib ada ketika berlafaz niat. Yang kedua, ketika semayang sunat. Dan yang ketiga, paling ringkas, semayang sunat mutlak. Semayang fardu kena ada 3 benda paling kurang. Ini yang wajib. Kena ada qasak, kena ada ta'ruk, kena ada ta'yin. Ingat tak dulu kita ngaji? Jadi qasak tu, apa makna qasak? Qasak makna niat aku nak semayang. Qasak ni bila terjemah dalam bentuk tulisan ataupun terjemah dalam bentuk lafaz, dia bunyi usalli. Dia tak bunyi udaris. Kalau udaris aku nak belajar. Pasal kita berdiri ngadap kiblat tu, kita nak belajar ke kita nak semayang? Kita nak semayang. Maka sebut dia bunyi usalli. Sebab tu lafaz niat tu mula depan dengan usalli. Jadi bila kita niat nak semayang, itu namanya qasak. Clear tak setakat ni? Okey. Tapi sebab kita nak semayang ni semayang fardu. Nak semayang fardu zuhur umpamanya. Bila nak semayang fardu zuhur, dia tak cukup dengan sekadar niat aku nak semayang. Tak cukup dengan sekadar niat aku nak semayang. Dia mesti kena ada ta'ruk tu, maknanya semayang yang kita nak semayang ni semayang fardu ke semayang sunat. Kerana masa zuhur macam tu dia ada sunat, dia ada fardu. Sunat mana? Sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Zuhur juga kan? Tapi tu sunat. Sekarang ni nak semayang apa? Nak semayang fardu, betul? Maka wajib kena niat fardu. Kena ada ta'ruk, istilah kitabnya dia panggil ta'ruk. Jadi kalau lafaz tadi pertama usalli, bila ada fardu wajib kena ada fardha. Usalli fardha. 2 dah. Tapi semayang fardu ni tak cukup lagi. Ada 2 ni. Kena ada 1 lagi, namanya ta'yin. Ta'yin ni makna menentukan secara tepat. Ya, awak nak semayang fardu, tapi nak semayang fardu gapo? Fardu ada 5, awak nak semayang fardu gapo sekarang ni? Contoh, buatlah contoh nak semayang fardu ke apa? Zuhur. Maka kena ada niat. Kalau semayang zuhur, kena ada kurang-kurang 3. Masa kita niat takbir Allahu Akbar. Kena ada niat masa kita sekarang qiyam berdiri. Kita bayangkan kita sekarang sedang berdiri, ngadap kiblat, kita nak semayang. Betul? Nak semayang ke apa? Nak semayang fardu zuhur. Betul? Okey. Kita pun nak ambil pahala sunat angkat tangan takbir. Kalau kita tak nak ambil pahala sunat, tangan kita duduk diam je. Kita pun berlafaz Allah. Masa kita berlafaz tu, kita niat dalam hati, aku nak semayang fardu zuhur. Selesai. Itu sahaja yang wajib. Ngaji kan pandai tu.
Hak tak naknya tak pandang ngaji. Habis tu soalan tak ditanya kan, Ustaz, kena sebut belaka ke? 4 rakaat gapo-gapo kan? Okey, sekarang ni mengaji dengan Ustaz Abdullah ajar hak wajib dulu. Gilah rujuk mana-mana Ustaz pun. Hak wajib kalau semayang fardu kena ada 3 tu. Qasad, ta'ruk, ta'yin. Kalau nak semayang zuhur kena ada niat. Aku semayang fardu zuhur. Itu sahaja wajib. Semayang tu sah dah. Baik, semayang zuhur ni kalau kita nak detail lagi. Aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah. 4 rakaat tunai kerana Allah. Itu sunat. Hak wajibnya 3 tadi je. Ta'ruk, ta'yin, qasad tak ingat pun tak apa. Gapo ta'ruk, ta'yin lama dia ada apa qasad, ta'ruk, ta'yin, pakai sepak batu. Terlupa sebut taklid pula. Sudah ingat taklid pula. Ingat saja sudah. Kalau nak sembahyang memadai niat usalli fardhu zuhri. Nak sembahyang asar pula ustaz macam mana? Usalli fardhu asri. Sembahyang maghrib, usalli fardhu maghribi. Sembahyang isyak, usalli fardhu isyak. Sembahyang subuh, usalli fardhu subhi. Tu je hak wajibnya. Sebut tu sunat. Yang wajib niat dalam niat ni bila? Muqarranah. Istilah Arab. Tapi tak nak sebut istilah Arab. Niat ni bila? Niat ni serta kita takbiratul ihram. Allah. Nak sembahyang subuh. Allah. Masa sebut Allahu Akbar, niat dalam ketika tu aku sembahyang fardu subuh. Selesai. Sembahyang sah. Jelas ke tidak sekarang ni? Okey. Sekarang ni ustaz, saya sembahyang jemaah dengan imam. Saya mari sembahyang di surau, mari sembahyang di masjid. Ustaz ajar tadi 3 saja. Okey, 3. Habis tu niat ikut imam tu bila masa nak niat? Terlebih baik kita niat ikut imam ketika takbir tadi juga. Aku sembahyang fardu zuhur ikut imam. Terlebih baik. Tapi tak wajib. Kerana yang wajib 3 sahaja tadi. Clear ke tidak sekarang ni? Okey. Kita pun niat Allahu Akbar, aku sembahyang fardu zuhur. Tak niat ikut imam. Lepas takbir, lepas takbir tu barulah kita pun niat, aku niat nak ikut imam. Boleh ke tidak? Jawabnya boleh, tak ada masalah. Nahi babuji, no problem. Jawabnya boleh. Niat ikut imam ni kalau terlebih baik niat ketika takbir tadi. Tapi ada setengah orang waswah dia bila main dengan panjang-panjang ni. Nak ambil hak wajib lah. Sebenarnya hak wajib ringkas saja. Allahu Akbar. Masa Allahu Akbar, aku sembahyang fardu zuhur. Sama ada sembahyang seorang kata sembahyang ikut imam. Boleh niat ikut imam lepas takbir tu. Tak ada masalah. Clear ke tidak? Okey. Itu sembahyang fardu. Wajib kena ada 3. Sembahyang sunat yang bukan sembahyang mutlak ada 2 sahaja. Yang pertama qasad nak sembahyang, yang kedua ta'yin, ta'ruk. Yang ta'ruk saja. Rasanya ya dah, nanti cek balik. Ada 2 sahaja, iaitu contohnya aku nak sembahyang sunat. Okey, sembahyang sunat gapo nak sembahyang sunat ni? Waktu ni contoh waktu ni waktu gapo ni? Waktu duha. Okey. Aku sembahyang sunat duha memadai. Allahu Akbar. Aku sembahyang duha. Ataupun aku sembahyang sunat duha. Kalau dia sebut aku sembahyang duha pun, dia tetap jadi sunat. Kerana duha tak ada hak wajib. Dah. 2. Bab sembahyang sunat. Kalau nak sembahyang hajat, aku sembahyang sunat hajat. Sembahyang tasbih. Aku sembahyang sunat tasbih. Sembahyang apa lagi? Witir. Aku sembahyang sunat witir. Tu sahaja niat dia. Dan niat tu dalam hati ketika Allahu Akbar. Habis tu yang ulama tulis usalli sunnatal witri raka'ataini. Ini ulama-ulama fiqh susun untuk memudahkan pengajian bagi orang awam. Sebab orang awam ni dia tak sama. Ada orang kena ajar satu-satu tersusun macam ni baru dia nampak begini. Yang ketiga,
Kalau sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat mutlak ni sembahyang sunat yang tidak berkait dengan apa-apa pun. Tak kait dengan waktu, tak kait dengan sebab. Kalau sembahyang tahiyatul masjid kait dengan sebab tak masuk masjid. Sembahyang gerhana kait dengan berlaku gerhana. Sembahyang mutlak tak ada kait gapo. Sembahyang wajib selesai dah. Hutang sembahyang pun tak ada. Dia pun sekarang masa lapang, masa free. Boring nak buat gapo Sembahyang gapo? Tak ada sembahyang gapo-gapo. Duha sembahyang dah. Hajat selesai berlaku dah. Nak sembahyang mutlak. Nak sembahyang mutlak, niat sahaja. Aku nak sembahyang. Cukup. Kalau lafaz bahasa Arab, usalli. Usalli, Allahu Akbar. Usalli, aku nak sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang mutlak nama dia. Sembahyang yang tak kait dengan gapo-gapo. Bukan qabliyah, bukan ba'diyah, bukan hajat, bukan istigharah, bukan tasbih, bukan duha, bukan isyraq, bukan tahajud, bukan witir. Tapi sembahyang sunat mutlak. Istilah fiqh. Okey. Clear Macam mana? Okey. Okey. Kalau sembahyang qabliyah dengan ba'diyah, ya, kita kena takyinkan kerana dia ada qabliyah, dia ada ba'diyah. Niat tu niat sembahyang sunat qabliyah ataupun ba'diyah. Tapi bagi sembahyang sunat yang tidak ada ba'diyah, maka kalau tak niat qabliyah pun tak apa. Macam contoh sembahyang sunat asar, sebab dia tidak ada ba'diyah lepas tu. Ataupun sembahyang sunat subuh. Usalli sunnatas subhi, aku sembahyang sunat subuh. Dia jadi qabliyah, dia tak jadi ba'diyah kerana sembahyang sunat subuh dia tidak ada ba'diyah. Clear ke tidak? Gitu. Okey, baik. Jadi dia kata yang pertama, bila seorang hamba tu kian berdiri nak sembahyang, dia pun berlafaz Allahu Akbar. Masa dia berlafaz takbir tu, dia serta sekali dengan niat. Niat tu saya perinci dah tadi tu. 3 tadi tu kan. Yang dimuktabarkan pada syarak, yang dimuktabar ni maknanya yang diakui pada syarak, dan habis kat situ. Maknanya niat sembahyang itulah yang sah mengikut pada sembahyang yang kita nak sembahyang tu. Dan serta diketahui pula dalam pada dia niat secara fiqhnya begitu, sebut betul Allahu Akbar, betul dia sebut. Dan masa dia sebut takbir pun dia niat, masa dia sebut takbir tu bukan sekadar tu, dia juga sedar bila dia sebut Allahu Akbar, dia sebut lafaz yang membesarkan Allah. Ni tak semua orang boleh rasa. Sebab ni bergantung kepada kekuatan dan kebergantungan hati setiap hamba dengan Tuhan. Dia bergantung pada amalan kita masing-masing. Contohnya, akak-akak dengan ibu dengan saya sembahyang, masing-masing kita sebut Allahu Akbar, betul? Tapi akak-akak ibu-ibu lebih menjiwai kalimah tu berbanding dengan saya. Kenapa? Pergantungan hati akak-akak ibu-ibu lebih kepada Allah berbanding dengan hati saya yang ragu-ragu dan waswas pada Tuhan. Semalam masa sesi tazkirah, saya ada sebut satu cerita tentang musibah banjir yang berlaku. Saya kata jiwa saya menangis bila saya mendengar interview seorang hamba Allah yang terlibat dengan ujian banjir. Dia adalah seorang artis dan seorang pelawak, nama dia saudara Abius, yang membina rumah dia di hulu langak di atas tanah yang dia beli. Hasil titik peluh dia kurang lebih 4 tahun dia bina sikit sebab bukan orang kaya, bukan orang senang. Jangan kita nampak artis anak seni ni kaya, tak semua kaya. Dia bina tu hampir nak siap rumah dia. Bagi tahu tak silap 5% ke 10% lagi nak siap. Datang banjir, habis ranak rumah dia. Akak-akak ibu-ibu cuba dengar dia punya interview. Balik je lagi buka YouTube, temu ramah Abius
tentang banjir, jumpa keluar video dia. Hati saya menangis. Saya terkesan, saya kata inilah manusia yang pada saat dan ketika ni, alhamdulillah, saya anggap jiwa dia lagi teguh daripada jiwa saya. Walaupun saya ni ustaz, saya pakai jubah, saya ngapa Quran sikit-sikit, ngapa hadis sikit-sikit. Dia bukan ustaz, dia bukan ngaji agama. Saya Allah bagi rezeki ngaji pondok, ngajar orang pula. Boleh berceramah, boleh berkhutbah, tapi barangkali jiwa saya tak hebat macam jiwa dia. Sebab tu saya sebut tadi, setiap orang mengungkap kalimah Allahu Akbar yang sama, tetapi rasa dalam hati itu berbeza. Dia kata dia reda, dia terima ketentuan Tuhan. Orang nak bagi derma untuk dia, tak nak terima. Dia kata dia malu nak ambil duit orang, bina rumah untuk dia. Adalah kawan-kawan lain kata ada bantuan yang dia terima, tapi ada orang nak bagi sumbangan. Dia kata dia rasa macam tak seronok sebab rumah dia kata tak apalah, sekarang ni saya boleh makan lagi, ada kerja lagi, orang lain lagi teruk diuji. Saya juga dalam banjir ni, saya juga terkandas. Saya ada program minggu lepas di Kuantan, hari Sabtu. Hari ni hari Sabtu lah kan. Hari Sabtu minggu lepas habis kuliah subuh, kami bertolak ke Kuantan tengah hari. Sebab kami ada program di Kuantan pada hari Ahad. Jadi sahabat-sahabat di Kuantan aturkan program untuk saya, kuliah maghrib di Kuantan Sabtu minggu lepas, kuliah maghrib. Dan juga kuliah subuh pagi Ahad. Kerana tengah hari Ahad kita orang akan balik semula ke KL. Makna tidur Kuantan satu malam. Jadi hari Sabtu nak pergi itu hujan lebat. Tanya dengan kawan-kawan kat sana, dia kata Kuantan memang setengah kawasan naik air. Tapi kawasan yang saya nak pergi ni, kalau terang sebelum pada ni tak banjir. Macam contoh Selangor lah kan. Memang pernah banjir, tapi tempat yang orang tak sangka banjir. Sama juga di Kuantan. Jadi kami mesyuarat, okey tak apalah, kita tawakallah, kita pergi jugalah. Sebab kawasan yang kita nak pergi ni tak naik air sebelum ni, walaupun Kuantan pernah banjir. Dan kita nak pergi pun hanya satu malam. Besok kita nak balik dah. Bukan kita nak duduk lama. Barangkali banjir ni mungkin 3-4 hari baru air naik kalau nak naik. Tapi kalau ikut trend sebelum pada ni tak banjir. Masa saya pergi, saya exit tu Gamban petang dekat asar, kita orang jamak takhir. Kemudian malam tu dapat berita air naik mendadak. Jalan utama terputus, tak boleh lali. Daripada Kuantan tak boleh balik KL. Saya 1 malam, 2 malam, 3 malam di Kuantan. 3 malam dengan bawa isteri, bawa anak-anak, terkandah tak boleh nak keluar. Tapi nasib baik sebab tempat saya duduk tu, homestay saya duduk, boleh akses kepada tempat lain, boleh juga pergi keluar beli beras, beli makanan. Orang lain yang kita dengar cerita diuji dengan banjir, terputus bekalan makanan, betul? Dan ada yang sampai kehilangan nyawa. Jauh lagi teruk diuji. Gitu. Jadi makna nak sebut tadi, lafaz kalimah Allahu Akbar, lafaz yang sama, tetapi rasa di dalam hati, rasa yang berbeza. Ya? Sedih tentang? Iyalah. Itu rasa yang Allah Ta'ala bagi pada hati kita. Jadi dia ajar, waktu kita semayang, bila kita sebut Allahu Akbar, kalau boleh serta sekali dengan kebesaran Allah. Sebab tu orang yang semayang, betul-betul kalau dia semayang, maka orang yang semayang ni, dia tidak akan takut kepada sesiapa, kecuali dia hanya takut pada Allah. Sebab dia meyakini kalimah Allahu Akbar yang dia ucapkan. Apa makna kalimah tu? Hanya Allah sahaja yang berkuasa. Lain pada Allah, lemah belaka. Kerajaan, lemah. Orang kaya, lemah. Ni, lemah. Makhluk, lemah. Yang hebat hanya Allah. Jadi orang yang betul-betul semayang, dia yakin begini. Maka orang tu takwa pada Allah. Sebab dia hanya takut pada Allah. Dia tak takut pada benda lain. Tu dia menjiwai. Baik. Dan serta diketahui pula akan kebesaran Tuhannya, yang ia seseorang yang semayang tu berdiri berkhidmat kepadanya. Kita berdiri nak menghadap pada Allah.
maka maknanya Allahu Akbar itu, makna kepada kalimah Allahu Akbar itu terlebih a'zam. A'zam ni daripada kalimah azim. Azim ni maknanya agung, ataupun azim ni maknanya besar juga. Terlebih agung, terlebih besar. A'zam maknanya terlebih besar. Sama juga kalimah akbar, itu kalau bahasa Arab dia panggil istilah isim tafdil. Maknanya perkataan yang menggambarkan inilah perkataan yang paling besar. Tidak ada lagi perkataan lain yang mengatasi perkataan ni. Macam bahasa Inggeris kan, dia ada beberapa perkataan besar dalam bahasa Inggeris. Gapo besar? Big. Sebenarnya ada perkataan lain lagi besar pada big. Nama dia large. Great. Betul ke tidak? Orang mengaji orang putih, large lagi big daripada big. Biasa big kalau superlatif dia panggil bigger. Besar lagi biggest. Tapi yang membawa makna besar lagi big, large. Atas pada large ada lagi enormous. Atas huge, atas lagi enormous, atas lagi gigantic. Great. Saya ingat sebab belajar bahasa orang putih dulu. Tak pandai sangat pun, setakat boleh sebut I love you, I miss you ya. Jadilah boleh sebut kau kata nak I love you, I miss you, okey lah. Tak. Jadi dalam bahasa Arab, isim tafdil ni dia ada huruf alif di depan. Macam akbar, kalau dalam bahasa Arab sebenar, kalau besar, istilahnya hanya kabir. Kabir besar. Tapi bila sebut daripada kabir, kalau sebut Allahu kabir, bila sebut Allah besar, istilah kabir tu membawa erti ada benda lain yang lagi besar daripada kabir ni. Jadi bila kita sebut Allah kabir, Allah besar, ada lagi benda lain lebih besar daripada Allah. Tapi bila dia sebut akbar, akbar tu maknanya paling besar. Bila dia sebut Allahu Akbar, Allah yang paling besar, sudah tidak ada dah benda lain yang lebih besar daripada Allah. Jadi besar di sini apa makna dia? Kita ngaji akidah, bukan besar pada saiz, tapi besar pada martabat dan ketinggian yang berkait dengan hak Allah. Mana-mana yang berkait dengan hak Allah, itulah paling besar. Baitun, rumah kita mahal ke tidak? Mahal. Ada kemuliaan ke tidak? Ada. Rumah kita, orang luar boleh masuk ceroboh rumah kita sesuka hati ke tidak? Tak boleh. Nabi ajar kalau nak masuk rumah orang kena minta izin. Maknanya rumah kita ada kemuliaan. Baitul. Tapi bila sebut Baitullah, rumah Allah, mana lagi mulia rumah kita, rumah Allah. Rumah Allah lagi mulia. Rumah kita kalau nak masuk berhadah, tak ada masalah. Tetamu mari, tetamu berhadah. Habis tapi tak mandi wajib lagi. Maknanya dalam hadas. Ataupun dia terlupa mandi wajib, berhadas, tapi boleh tak masuk rumah kita? Boleh, tak ada halangan ke apa. Tak ada kata rumah kita bunyi tek. Apa bunyi ni? Ada orang tak mandi hadas lagi ni? Tak. Tapi masuk masjid tak dalam keadaan berhadas, sengaja masuk, hukumnya haram dan berdosa. Rumah kita tak haram. Masuk masjid Baitullah hukumnya haram. Sebab apa? Sebab rumah Allah bila berkait dengan hak Allah, dia paling tinggi. Maka itulah makna Allahu Akbar. Undang-undang Allah lagi besar. Ekonomi Allah lagi besar. Politik Allah lagi besar. Segala berkait dengan Allah, itulah paling besar. Maka itulah makna kepada kalimah Allah, Allahu Akbar. Orang yang sebut Allahu Akbar, dia tidak akan memilih yang makhluk berbanding dia memilih yang daripada Allah. Kerana dia yakin yang daripada Allah yang paling hebat, paling besar. Maka maknanya Allahu Akbar itu terlebih a'zam dan ajal ni makna mulia, dan terlebih mulia. Maka hendaklah benar hatinya.
Apa yang kita sebut di lidah biar betul dengan apa yang duduk dalam hati. Bila kita sebut Allahu Akbar, hati kita juga membenarkan Allah yang paling besar. Demikian pula firmanullah Ta'ala, telah mengetahui hamba-Ku bahawa Aku yang terlebih besar daripada tiap-tiap sesuatu, dan hanya sanya ia hamba-Ku telah berhadap ke atasku. Dia kata kat sini terputus pula kat sini. Dia macam terkeluar. Testing. Cuba cek dalam. Okey ya. Line tak cantik ataupun nak kata tak ada bateri, ada bateri. Testing. Makcik boleh dengar? Boleh? Okey lah, tak ada lah tu. Tadi terkeluar sikit. Baik. Jadi dia kata kat sini, bila seseorang hamba sebut Allahu Akbar, maka Allah Ta'ala balas kepada hamba tu. Allah Ta'ala kata apa? Hamba aku ni memang tahu Aku yang lebih besar daripada tiap-tiap sesuatu. Sebab apa? Sebab hamba ni dia menghadap Allah, memang dia mengaku Allah yang paling sebab tu dia ucap Allahu Akbar. Selesai. Yang kedua, maka apabila mengangkatkan dua tangannya kepada kedua telinganya, angkat dua tangan kepada kedua telinga, angkat tangan takbir ni, hukum dia sunat. Dia bagi tahu kat sini, mengisyaratkan ia orang yang semayang itu melepaskan daripada tiap-tiap ma'bud. Ma'bud ini dalam bahasa Arab maknanya yang disembah. Ma'bud, yang disembah. Isim maf'ul, ma'bud. Mengisyaratkan ia seseorang daripada mengisyaratkan ia seseorang melepaskan daripada tiap-tiap ma'bud yang disembah yang lain daripada Allah. Angkat tangan takbir begini sebagai satu isyarat kita tidak menyembah yang lain selain daripada hanya menyembah Allah. Tu sebagai tanda penyerahan diri kita pada Allah. Allahu Akbar. Maknanya semata-mata kita sembah Allah. Perincian yang dibuat dalam kitab kita ni, kalau kita boleh ambil satu-satu itu yang terbaik lah. Sebab nak menjiwai, nak menghayati ni, ada sebagian ulama dia kata kadang-kadang kesukaran juga bagi orang awam. Macam saya kata tadi, kita belajar baru satu je tapi terperinci dia hurai. Contohnya angkat tangan takbir, Allahu Akbar, mula sebut kena betul. Makna bila sebut kena betul tu kita kena pastikan tajwid kita betul, tak boleh nak salah. Allahu Akbar. Sebab kalau salah pada kalimah takbiratul ihram ni dia jadi begini. Contoh akak-akak ibu-ibu sebut salah pada kalimah Allah. Bila sebut Allah, maknanya Allah lah. Tapi kalau akak-akak ibu-ibu tambah satu huruf alif di hadapan Allah, dia tambah satu huruf alif lagi, dia bunyi macam mana? Dia bunyi Allah. Allah. Betul ke tidak? Sepatutnya Allah. Tapi kalau akak-akak ibu-ibu tambah satu huruf alif, dia jadi Allahu Akbar. Bila ada satu huruf alif kat depan, dia membawa maksud Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Satu huruf kat depan, dia membawa maksud adakah Allah Maha Besar. Dia berbentuk pertanyaan. Sedangkan yang kita sebut lafaz tu, itu lafaz pernyataan. Nak menyatakan Allah Maha Besar. Bila kita tambah satu huruf kat depan, dia akan jadi pertanyaan. Adakah Allah Maha Besar? Batas mayat. Sebab sebut tak betul. Jadi nak pastikan sebutan betul, kena tajwid. Contoh pula kalimah akbar.
Kalimah akbar tu selepas daripada huruf ba, huruf apa? Huruf ra. Ada alif ke tidak antara dua huruf tu? Tak ada. Ramai yang baca, dia dibaca panjang pada akbar. Dia sebut Allahu Akbar. Akbar. Bila akbar tambah alif macam tu, mengubah makna dah. Dia tak jadi maha besar, dia jadi maksud dia lain. Sebab tu kena pastikan. Satu, pada masa yang sama ketika kita nak pastikan sebut betul, kita juga pada masa takbir tu nak serta sekali dengan niat. Patilah kita pula hurai. Pada masa yang sama serta dengan niat, nak menghayati pula bahawasanya Allah lah yang paling sebab tu setengah ulama kata, dia kata banyak-banyak macam ni, dia kata kesukaran bagi orang awam. Jadi orang awamnya macam mana? Makna kata orang awam, kalau kita boleh ambil semua intipati ni, itu yang terbaik, itu yang terbaik. Tapi bagi kita orang awam, bila ngaji fiqh semayang, yang kita nak lepasnya hanya pada sah, pada fiqh sahaja. Maknanya sebut kena betul, kemudian serta sekali dengan niat. Memadai. Walaupun masa sebut tu kita tak terlintas pun Allah Maha Besar, masa kita takbir tu kita tak menghayati pun Allah paling besar, tak apa. Sebab itu dari segi tasawuf sahaja. Hak wajibnya sebut kena betul, yang kedua kena serta sekali dengan niat. Sama juga yang kedua ni, dia kata masa angkat tangan tu, hukum angkat tangan tu sendiri adalah jadi kalau tak angkat tangan, sah ke tidak semayang? Sah. Memadai orang awam tahu yang tu. Tapi kalau kita boleh menghayati apa makna isyarat daripada angkat tangan, dua tangan kecupin telinga ni, isyarat kata kita tak sembah yang lain daripada Allah, hanya serah diri pada Allah sahaja. Kemudian apabila membaca subhanakallahumma wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairuka, itu kita akan sambung dalam pengajian yang akan datang insya-Allah. Kita berhenti setakat ni dulu. Tolong tandalah dah muka surat 43, nombor yang ketiga nanti. Dia panggil sebahagian daripada bacaan dalam doa iftitah. Biasa kita baca selepas takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Kita akan tengok nanti dalam bicara pengajian-pengajian yang akan datang insya-Allah. Jadi berhenti setakat ni. Ya,